Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Abdul Razak. Zul Razak, satu sesi hari ini 2 jam. InsyaAllah dari jam 2 sehingga jam 4. Dan biarpun topik kita adalah struktur kolektif, memahami kaedah meletakkan posisi dalam dagangan, tetapi kita akan teruskan kepada dinamik pasaran, iaitu kepada dolar dinamik, dan hari ini kita akan lihat kepada cross dynamic, dinamik silangan. Jadi sebelum saya tukar slide dahulu seperti kejap, saya tukar slide dahulu dan tukar dia kepada slide yang semalam. Kolektif. Okey, dan kita tukar kepada slide yang ini ya. Okey. Jadi sebelum kita mula, salam siang sembi. Saya baca penafian dahulu. Risiko pelaburan perdagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap lebih tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada perdagangan online sesuai untuk adalah dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Salam siang. Wassalam Dil. Sila pertimbangkan sama ada perdagangan online sesuai untuk adalah dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Wassalam Zul. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Kira 2 jam, jadi kita lihat dulu pasaran. Bagi mereka yang entry untuk GBP AUD ya, jadi alihkan stop loss anda kepada level ini, kepada entry ya. Alihkan stop loss anda kepada entry yang tambah spread tu ya. Sebabnya ini mungkin akan membuat double. Maksudnya ini mungkin akan membuat nampaknya ini nampak seperti structure flat, tetapi di sini tak nampak macam flat Ini tak nampak macam flat. Tak apa. Ini lain kali kita cover Saya bila kita cover mengenai indikator ni, tanya macam mana kita nak identify dia flat atau tak flat daripada indikator. Wassalam Kimi. Daripada indikator stokastik terutamanya. Jadi ini nampak seperti A, B atau C, tetapi disebabkan oleh apa yang kita nampak dekat indikator, ini adalah masih lagi WXY, di mana sini akan buat macam ni. Okey. Jadi alihkan stop loss anda kepada entry. Boleh? Ideal untuk entry yang ni, seperti yang kita ceritakan semalam, adalah sekiranya dia break 5 atas ni ya. Sebab sekarang ni kita baru saja ada ini. 1, 2 dan 3. Breakout ya. Jadi masih ada kemungkinan untuk dia reverse besar. Dia dah habis. Okey, itu masih ada kemungkinan. Untuk kita tolak kemungkinan berkenaan adalah sekiranya dia break ini ya. Faham yang ni Zul? Ya, kalau dia break high yang ini, then kita tahu bahawa ini merupakan structure korektif. Structure korektif tak boleh habis dengan 5. Dia sekurang-kurangnya akan ada 7. Jadi low ini adalah tempat kita entry. Jadi sekurang-kurangnya dia buat 7. Paling kurang pun. Okey, ini apa yang kita ceritakan semalam. Just in case siapa-siapa yang entry di sini ya, alihkan stop loss anda kepada tempat entry, sebab ini mungkin membuat macam ni. Sebelum naik balik Faham? Tak apa. Kalau ini kena stop, ini kena BE. Kalau ini kena BE, jangan entry lagi. Kita akan tunggu high di sini. Ini caranya untuk anda, kalau saya sebut bagi mereka yang agresif, seperti kita cerita semalam, bagi mereka yang agresif, ini tempat entry dia. Bagi anda yang lebih konservatif, anda tunggu dia break 5. Then pull back
itu adalah tempat entry dia. Ni yang kita ceritakan semalam. Ini sebab kenapa saya nyatakan yang ini, sebab AUD JPY AUD JPY dijangka membuat double. Ini tak sampai 100%. Jadi kita masih ada kekuatan untuk AUD, GBP, AUD. Faham? Okey, tu sebabnya ini mungkin dah lengkap ataupun satu lagi low, 1 2 3 4, satu lagi low sebelum naik ke atas. Okey. Satu lagi adalah kepada AUD US dollar. AUD US dollar masih ada room untuk bergerak ke atas. Okey, now kita ada data CPI semalam yang keluar lebih rendah kecuali core CPI year on year. Lain daripada itu keluar lebih rendah daripada jangkaan. Maksudnya ke arah FOMC pada malam ini. Tengah malam ini, 15 bulan. Tengah malam ini ke arah FOMC, kita ada dua benda yang agak bercampur. Okey, kita ada dua benda yang agak bercampur. Pertama adalah kepada data inflation. Inflasi menunjukkan bahawa whatever Fed buat dah berjaya menurunkan demand. Apa yang diorang cuba crush ataupun cuba lawan adalah untuk turunkan demand. Jadi Fed punya polisi berjaya menurunkan demand. Ingat inflation ni ada dua. Satu adalah demand driven punya inflasi, satu yang disebabkan oleh orang membeli. Naik harga, orang tetap beli, menyebabkan harga makin naik. Okey. Yang kedua adalah supply. Supply ni tak lagi habis cerita. Okey, bahagian ini Fed tak dapat nak kawal. Ini adalah apa yang government buat, trade agreement, perjanjian apa-apa juga tax insentif kepada pelabur, kepada mereka yang buka kilang. Jadi bahagian ni tak lengkap lagi. Sebab itu anda dapati kalau anda baca kepada analisa bank, biarpun FOMC melihat kepada data-data ni dah berjaya, tetapi ekonomi masih dijangka tak elok. Waalaikumsalam. Ustaz, disebabkan oleh faktor kedua ni, ni tak settle lagi. Okey, ni yang pertama. Data ni turun. Jadi FOMC okey. Maksudnya mungkin pada mesyuarat pada yang bermula semalam dan hari kedua pada hari ini dijangka akan lebih neutral. Itu yang pertama. Ada bahagian kedua. Ingat Fed, siapa ingat Fed apa dia punya kerja? Yes, lebih. Fed apa dia punya two prong ataupun dua fungsi utama dia. Yang pertama adalah price stability. Itu faktor inflation. Harga tak boleh jatuh lebih sangat, tak boleh naik lebih sangat. Harga dan dia punya long term punya target adalah inflation berada sekitar 2%. Mana nak dapat maklumat-maklumat ni? Pergi kat website dia. Bank of England ada, RBA ada, RBAZ. Baca kat situ. Okey. Yang kedua adalah menyediakan full employment. Apa yang dimaksudkan dengan full employment? Siapa tahu? Tiap-tiap tahun, pada bulan 1 tu, kita buka dekat Fed tiap-tiap tahun, bulan 1 ke bulan 2. Baca yang ini something yang saya akan baca saya tak peduli sangat pasal
pasal fundamental. Baca. Okey. Tiap-tiap tahun dia akan keluarkan benda ni. Statement on longer run goals and monetary policy strategy. Okey, ni. Tiap-tiap tahun, bulan 1, dia akan keluarkan. Okey, sepanjang tahun ni, kita akan laksanakan polisi-polisi ni dengan long term target apa? Tu dia. Jadi ini adalah dia punya ni lah. Dia punya PDF. Baca kat sini dia nyatakan apa maksud dia dengan inflation ya, harga yang ni. Tu yang saya dapat 2%. Faham? Ni tak berubah. Ni berapa tahun dah kat sini. Adalah tukar sikit-sikit. Nampak? Ya? Dan kalau dia katakan full employment, okey, full employment disebabkan oleh COVID-19 punya data, dia tak nyatakan dekat sini. Dia tak nyatakan dengan jelas. Tapi lazimnya bila kita bercakap mengenai full employment, unemployment rate berada di bawah kadar 5%. Tu adalah Fed punya ni. Mana? Ni rasanya tak ada. Inflation 2%. Ni tak ada. Disebabkan oleh faktor ni. Saya baca bulan 1 hari tu, nak ingat dia. Ni hari ni baru buka balik. hari ni baru buka balik. Saya tak suka nak prepare. Saya tak suka nak scripted sangat. Yus. Waalaikumsalam. Okey. Jadi menyedari benda tu, soalan saya. Ini faktor employment. Kita ada, ingat tak data NFP hari tu? Yus. Employment masih lagi positif. Faham? Employment masih lagi tinggi. Ini boleh menyumbang kepada faktor inflation sebab ini masih lagi menyumbang kepada faktor inflasi. Jadi FOMC tengah malam nanti, malam ni football habis pukul 1. Tak payah tunggu pukul 3. Tak payah. Ya. Saya menjangkakan berdasarkan apa maklumat yang kita ada sekarang ni, ke arah data inflasi, ke arah FOMC, US dollar akan terkesan dengan data CPI masih lagi ke atas. Pasaran masih lagi positif. Dan di sini akan decide. Whether kita akan ikut yang hijau yang kita ceritakan sebelum ni, sama ada yang hijau yang kita ceritakan sebelum ni, 1, 2, dan kita berada dalam 3, ataupun 1, 2, 1, 2, itu terlalu agresif lah. 1, 2 dan 3. Ataupun kita mengikut apa yang kita tandakan sekarang. 1, 2, 3 ke bawah, lepas tu baru dia naik. Okey, ni yang kita mapkan sekarang. Ataupun tiba-tiba FOMC terlalu agresif, di mana sini akan buat 3 lekuk lagi ke bawah. Boleh. Kenapa CPI bagus semalam naik, lepas tu jatuh balik? Entah, saya tak tahu. Orang ambil untung kot. Yang utamanya FOMC. Malam tadi, wassalam Nabil, malam tadi, sebab itu saya duk kata, indeks jangan trade dia. Belum masanya untuk anda trade indeks. Belum masanya. Finally, indeks dah break high yang, dah break trend line ni. Apa maksudnya? Jadi whatever it is, structure di sini lengkap. Okey? Dia dah break trend line ni. Jadi whatever it is, structure sini lengkap. Faham? Daripada sudut teknikalnya, suatu saya kata, don't trade index. Ada nampak dia break, oh aku nak buy, jangan, dia turun.
Sini dah motif. Sebelum ni, kalau tanya Kimi, sebelum ni kita lukis ke bawah. The only sebab kita lukis ke bawah adalah disebabkan oleh US dollar. Dengan U-shape punya movement, saya tak terkejut bila dia break out ke atas. Tak ada apa. Nothing. That is nothing. Ya, dekat kawasan ni, anda tak trade kawasan ni. Ini, setakat ini kita nampak 3. Setakat ini kita nampak 3. Boleh tak struktur ni, saya buat dia sebagai 3. Dan turun 5. Boleh tak? Iaitu struktur flat. Di sini. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Lepas tu kita ada struktur flat. Baru dia ke atas. Semasa ni, anda tak ada sekuen. Faham tak? There is no sekuen yang kita boleh trade. Tak ada sekuen. Tak ada siri yang kita boleh trade. Ya? Indeks lepak tepi dulu. Kalau anda nak trade, anda pergi short benda-benda seperti seperti tech sector. Kan? Benda-benda seperti benda-benda seperti ni. Microsoft, Tesla, apa semua. Tesla buat new low malam tadi. Tesla jatuh. Kan? Betul tak Nabil? Kita cerita benda ni, ada tak saya sebut? Dari minggu lepas saya sebut benda ni. Microsoft break ke atas. Ya, kalau break ke atas macam ni, kita extendkan legacy. Faham? Ya, ini 1 dalam ni, dalam yang kecil. 1, 2, 3, 4, kita sedang buat 5. Okay. Ni tak dapat nak entry sebab dia adalah flat. Cumanya masih ke bawah. Apple. Tak ada apa. Nothing. Kita ada satu lonjakan semalam, lepas tu jatuh balik. Nothing. Kenapa dia tak naik kan? Apa? Tak ada. Tak ada apa. Google. Buka market, up, lepas tu jatuh balik. Ni. Buka market, naik, jatuh balik. Nothing. Yeah? Kalau kita tengok price action, the only sebab saya masih lukis ini ke atas adalah US dollar dan ini tak perlu buat atas. Tak perlu. Dah boleh jatuh dah. Dalam struktur flat ataupun kita paksa dia sebagai 1, 2, dalam-dalam ni 3, 4, 5, turun ke bawah. Bukannya untuk sell. Tak ada sekuen. Selagi dia tak buat benda ini, dia tak ada sekuen yang kita boleh trade. Tak ada. Ini satu price. Satu price. Dia tak ada ini. Dan baru anda ada low, high, higher low, higher high. Syarat dia kena break. Kawasan ni tak ada apa. Nothing. Dia nak buat apa, buatlah sukati dia. Okey? Boleh? Di sini kita ada dia batalkan divergence.
Satu, kita masih up kan ya. Ini mungkin buat macam ni tau. Macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Turun, naik satu lagi. Baru dia turun. Either dia habis kawasan kita tandakan ataupun satu lagi high. Sebab setakat ini tak ada divergence. Kita pergi time frame yang lebih besar lagi. Dekat daily dah menunjukkan divergence. Jangan trade dia. Don't trade dia. Tak ada apa. Ataupun dia dah habis kat sini. Tak nampak. Benda tu tak nampak. Lepas tu kita ada flat. Nothing. There is nothing yang anda boleh buat dekat sini. Okey. Lupakan indeks dahulu. Lupakan. Tak payah nak trade dia. Yang anda boleh trade adalah yen pair. Dah kenapa indeks naik, yen pair turun semalam? Nampak tak? Waktu news. Waktu news semalam, indeks naik, yen pair jatuh. Sebab ZN. Tapi tak apa. Ni tak perlu buat ke atas. Saya boleh paksa dia macam ni, Sunbi. Kalau nak lukis lah. Dan turun ke bawah. Nampak? Terus setakat lukis elliott wave lah. Ataupun 3 kat sini. 3, 4, 5, lepas tu jatuh. Tak salah daripada sudut elliott wave. Cumanya dia tak ada divergence. Ni tak ada divergence. Nampak? Dia break. Possibility yang ini adalah dia ikut US dollar. Faham tak? Apa maksud saya dia ikut US dollar? Ini adalah A, B, C flat 1. Ni 2. Sini adalah A, B, C 3. Ni 4. A, B, C 5. Iaitu 3, 3, 3, 3 dan 3. Diagonal. Faham? Ni yang kita lukis untuk US dollar. Dekat structure sini. Okay. Lekuk 1 payah nak trade. Sebab itu kita tunggu benda ni berlaku. Lekuk 1, lekuk A, itu payah nak trade. Okay. Semasa kita masih lukis ke atas. Kenapa kita lukis ke atas? Disebabkan oleh U-shape. Mana U-shape? Hilang U-shape. Mana U-shape saya? Sekejap U-shape hilang. Patutlah saya update tadi tak nampak U-shape. U-shape pergi belakang dah. Oh, okey. Saya cari U-shape tapi tak jumpa masa pagi tadi. Tengah hari tadi baru sempat update chart sebab orang buat aircon. Okey, U-shape letak sebelah euro lah. Okey. The only sebab kita ni adalah ini dah buat lekuk 3. Ni 3. Dan kita jangka 4, selalu dibuat 5. Ni U-shape. Wassalam Rosni. Ni benda yang kita sebut semalam kan. Ni break. Lepas tu semalam dia naik balik. Dan apa yang kita katakan kat sini semalam Rosni, berdasarkan dinamik. Sini akan buat lekuk 3. Ingat tak apa kita cerita semalam? Ingat tak apa kita cerita semalam? Yang di sini, kita cerita waktu di sini kan. Ini akan turun buat lekuk 3. Negatif dollar dynamic. Ya? Ini yang kita cerita semalam, ingat tak? Pergi tengok recording semalam. Euro US dollar. Sini akan buat some sort of lekuk 3. Ni yang saya maksudkan kita buat dia sebagai 3, 3, 3 dan 3. Jangan kejar hujung. Tapi kalau ada trade dekat M5, M15 tak ada masalah.
Dia tak sampai. Dia tak sampai. Yang dekat hujung-hujung ni payah. Dia punya cerita lain sikit. Dia ni boleh jadi 4. Habis. Dan naik ke atas. Jangan kejar. Don't trade. Pada waktu ini jangan trade US dollar. Yang anda nak trade semasa adalah kepada kawan ni. Ni boleh tunggu. Kalau dia kat atas ni boleh tunggu. Ni kalau dia dari sini, dia ke laut sikit. Ke laut sikit. Baru dia jatuh. Okey. Semasa kenapa kita masuki kata sebab, kita sekarang ni kita jangka C kan. Kita cuma nampak 1, 2, 3, 3. Jadi ni saya malas nak lukis WXY sebab dia kena tulis satu-satu. Faham tak? WXY dekat MT5 ni anda kena tulis satu-satu. Bukannya ada dia punya ni auto, tak ada. Tak ada kat sini, ni tak ada. Tak ada. Mana dia? Tak ada. Ni tengok. Dia ada wave motif dengan korektif ABC. tu yang macam W ni saya tulis satu-satu tau. Ni tulis, ini teks. Nampak? Itu teks. Satu bila zoom out dia lari. Bila zoom out dia lari. Satu saya tunjukkan 1 atau 2 time frame dia. Kalau tak dia bertindih tak nampak. Payah nak lukis dia. W ni, W biru ni saya tak tunjukkan. Bila H4 ni saya tak tunjukkan. Kalau tak, tengok kalau saya tunjukkan dia rupa dia macam mana. Ni Y kan. Dah cantik dah Y. Tengok kalau saya tunjukkan. Tengok ni. Pergi H4, dah mancak engkau. Kena adjust satu-satu. Oh, masak. Faham? MT5 ni memang mencabar. Tahu saya dalam dunia ni, buat chart banyak-banyak macam ni, saya tahu saya seorang je yang guna MT5 ataupun MT4. Yang buat, kalau setakat 5-6 chart, ada ramai. Tapi buat banyak-banyak macam ni, saya tahu saya seorang je. Saya tahu saya seorang je, tak ada dalam dunia. Saya boleh claim benda ni. Saya tak nampak lagi. Ada tak ada nampak siapa-siapa lukis guna MT4 ataupun anda copy cat saya dan buat dekat MT4 ataupun MT5. Anda tengoklah betapa susahnya. Bukannya senang nak buat pakai MT4, MT5. Saya boleh claim dalam satu dunia ni jadi senang. Dalam dunia ni buat MT4, MT5 full mapping macam ni, dalam dunia ni saya seorang je. Tak ada dalam dunia, saya tahu. Kalau ada, bagi tahu saya. Saya nak tanya orang tu macam mana dia buat. Okey? Faham? Ini masih dijangka ke atas. Jadi ini adalah kawasan entry untuk AD je. Lain daripada tu saya tak ada. Euro AUD sini boleh entry tak? Kalau GA anda, kalau GA ni kena BE, anda nak agresif, anda masuk Euro AUD. Faham? Faham tak? Jangan enter GA. GA tunggu dia naik lekuk ni. Kita dah masuk sekali. Dia kena BE. Anda masuk ini pula. Ini bagi mereka yang agresif sahaja. Ya, di sini. Faham? Ni dah break high. Tak ada. Dalam dunia ni, Kimi, saya tahu saya seorang je yang buat pakai MT4 ataupun MT5. Yang buat 5-6 chart, saya tahu ramai. Tapi buat full mapping macam ni, dalam dunia, bukan dalam Malaysia, dalam dunia, saya tahu saya seorang je. Seriously. Saya berani claim benda tu. Sebab tak ada. Tak ada. Dulu-dulu saya tahu ada orang buat.
Lepas tu dia orang pun give up. Dulu. Saya tahu ada. Lepas tu dia orang pun give up guna MT4, MT5. Faham? Faham? Kalau GA, if GA hit BE, anda tunggu EA. Faham? Faham tak apa saya cerita ni? Tapi ingat ini adalah entry agresif. Tarik Fibo jangan tak tahu tarik Fibo tak. Stop loss bawah. Stop loss bawah 1618. Ni entry awal, ni agresif. Boleh faham? Okey, lain daripada tu saya tak ada. Yen Pay, nothing. Kita pergi satu-satu. Ada soalan untuk apa yang kita minat? Kita direct pergi kepada apa yang kita minat. Okey, so indeks lupakan. Ini kita masih jangka ke atas. US 30 masih jangka ke atas. US 100 masih jangka ke atas. DAX masih jangka ke atas. UK 100 tak perlu break yang ini. Ini boleh cuma habis di sini dan jatuh. Nampak? Sebab ini satu, ini dua. Yang lain-lain, ini tiga, ini empat. Dia cuma satu high saja lagi. Tapi kenapa kita lukis supaya dia sama? Senang sikit. Itu je. Semua chart saya sama kan. Nampak? DAX ni wave 4. US 400, US 100 wave 4. Kita cubalah samakan dia supaya ini pun lekuk 4. Tapi kalau ikut yang lain sini lekuk 3, sini lekuk 4. Faham? Ni maksud saya. Ni lekuk 3, ni lekuk 4, cuma naik lekuk 5. Manakala untuk DAX kat sini, untuk FTSE kat sini, ini lekuk 1, ni lekuk 2. Faham? Anda baru saja ada reset. Ni 1, 2. Jadi, dia nak buat 3, 4, 5, payah kan? Jadi, dijangka cuma atas ni, lepas tu jatuh. Okay, tak break high ni. Tak break. Saya tak nampak dia break. Cumanya saya biarkan macam tu supaya nombor-nombor dia sama. Apa pun anda tak trade dia. Okey, JP225 pun sama. Ini nampak macam tak break. Ini adalah 1, 2. Faham? Ini 1, 2. Bukan 3, 4. Okey, kita lukis dia sebagai seperti yang lain disebabkan oleh kita nak satukan. Satu saya buat sini sebagai flat. Faham tak? Maksudnya flat sini 3. Ni senang nak tukar 5. Jadi 4 ni boleh kat sini, 5 ni balik kat sini supaya senang sikit nak lukis. Faham? Jadi sini ni macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1 A, B, C. Sorry. W, X, Y. Jatuh. Faham? Jadi, okey. Ni saya nak uji pemahaman anda mengenai dinamik, mengenai struktur. Okey, tengok ada dua cerita. Satu adalah kita ada kumpulan FTSE UK 100 tadi dan juga kumpulan Nikkei. Satu, kita ada kumpulan US indices. Atirah. Wassalam. Serta DE 40. DAX.
Apa beza dia? Beza dia, untuk US indices, kita ada 1, 2, 3, 4 dan dia break. FTSE 1, 2, 3, 4 ini tak break. Okey. Saya nak uji pemahaman anda mengenai benda ni. Ini break, ini tak break. Okey. Nabil, dengar benda ni ya. Atirah, saya rasa Atirah dah tahu benda ni. Now, sekiranya ini memulakan 3 lekuk. Dan di sini tak break high dan memulakan pergerakan ke bawah. Macam mana anda lukis dua ni? Apa beza struktur dia? Saya tak akan lukis truncation. Kalau anda dengar elite wave yang lain, dia orang akan buat truncation kat situ. Saya tak akan buat truncation. Sebab truncation tu akan menyebabkan seorang lukis lain, seorang lukis lain. Ni contoh klasik untuk truncation dalam elite wave. Saya tak buat benda tu. Maksudnya, chartis lain, dia akan lukis 1, 2, 3, 4, 5. Di sini pun dia akan lukis 1, 2, 3, 4 dan 5. Biarpun dia tak break high, ini truncation. Ini classic example of truncation. Saya tak lukis truncation. Sebab saya gunakan elite wave tak sama dengan orang lain. Saya gunakan sequence. Sequence saya jadi lain. Ini saya akan jadikan sebagai kenapa ada titik macam ni? 4 dan 5. Kita nampak lekuk dia cukup kan? Okey. Dan ini. Okey. Saya nak anda bezakan ya. Okey, yang hitam ni, saya lukis yang hitam dulu. Dia buat 1, 2. Okey. Jadi, di sini, 3 merah ni dan di sini, kita akan lukis sebagai apa? Okey. Soalan saya adalah, ini struktur apa? Nombor 1 untuk dia punya correction. Ini struktur apa? Nombor 2. Supaya jumlah lekuk dia sama. Supaya sequence dia sama. Kalau dia turun daripada sekarang. Dan FTSE JP225 tak break high. Ni beza kita dengan elite wave lain. Kalau nak tahu. Ini beza kita market dynamic ataupun sequence dengan lain punya chartis. Lain punya waivers lah. Ni beza kita. Ni kunci dia. Ini kunci dia. Anda faham yang ini, InsyaAllah anda faham sistem 3711. Daripada sudut korelasi, ya. Okey. Nombor 1 adalah akan lukis sebagai apa? Nombor 2 adalah lukis sebagai apa? Dia mulai sama di sini. Katalah dia jatuh dari sini. Daripada sini.
Dua struktur ni berbeza. Tetapi kita akan samakan dia punya jumlah ataupun mapping. Yes. Jadi nombor satu ni kita akan lukis sebagai A, B dan C. Yang kedua ni kita akan lukis sebagai W, X dan Y. Depending kat mana dia habis. Faham? Tu beza dia. Yang pertama kita akan letak sebagai simple. Yang kedua kita akan letak sebagai kompleks. Ayat. Wassalam ke? Kompleks. Kompleks. Boleh Zul? Itu beza kita dengan waivers yang lain. Ya, cara saya mapping berbeza dengan lain-lain waivers. Iaitu kita akan cuba untuk satukan. Lekuk dia akan sama. Yang tak samanya arah. Itu adalah something kita panggil sebagai first dimension dan second dimension. Line nombor 2, apa yang betul? Tak. Dia, maksud saya yang daripada hijau ni dia start sama. Ya, sebab sini tak buat high, sini buat high. Jadi start daripada situ untuk kita samakan the whole structure ni. The whole structure ni supaya sama. The whole correction kat sini, the whole correction kat sini, jumlah lekuk dia jadi sama. Sebab ni jatuh awal. Tu beza kita. Correction yang ini bermula lewat. Ni bermula lebih awal. Ini adalah dia lead untuk correction. Ni lag untuk correction. Untuk correction. Supaya daripada hijau ni dia sama. Daripada hijau ni. Tu beza kita dengan 1930. Tu beza utama kita. Boleh? Okey. Jadi ada dua cerita kat market sekarang ni. Kita ada kumpulan-kumpulan seperti US 500 yang break high 3 ni. Kita ada kumpulan seperti FTSE yang tak break high. Still lekuk 5 Ustaz. Still lekuk 5. Ni masih lekuk 5. Yang sini 5. Yang ini, sini 5 dia. Maksudnya tempat ini, dalam kawasan ni. Maksudnya kita akan, kalau dia jatuh, then FTSE dekat sini, kita akan alihkan 5 ni balik kat sini. Faham? Cukup, lekuk dia cukup. Sini alih je, 3 sini, 4 sini, 5, ni 3, ni 4, ni 5, lepas tu jatuh. Faham? Jadi dari sini, yang lain tu high. Ya? US 30, barulah dia 1, 2, 3. US 30 akan buat apa? Akan buat ABC. Anda semua ni ada dalam chat saya. Kalau anda tengok chat saya, ada lukis balik. Atirah, nampak kan Atirah? Atirah Singapore. Saya rajin juga kadang-kadang scoding dekat Facebook. Tak ada kerja lain.
Faham? Jadi kita akan buat UK 100 macam ni. Tapi kawasan ni WXY. Okey. Yang pelik Atira, Singapura, Indonesia rajin tanya soalan, rajin ni, bukan kata Malaysia, saya tak pukul rata Malaysia. Kat Malaysia ada yang rajin, tapi sepatutnya yang keliling saya ni lebih rajin. Faham? Sebab diorang ada boleh jumpa saya pun. Nabil nak jumpa, turun, datang. Saya tak pergi dinner sebab Nabil. Belum lagi bagi tahu dekat Noor. Belum lagi kontak Noor, nanti bagi tahu Noor. Noor sibuk dekat gym. Saya nampak Noor sibuk kat gym. Nampak Kimi handsome jadi pahlawan. Kan? Saya fikir Atirah jiran Kimi. Tak, Atirah kan jiran Galih. Kan? Yang dekat Indonesia, dekat Singapura ramai yang hantar, tapi saya tak hantar kat grup. Atirah hantar kat grup. Sepatutnya yang keliling saya ni, yang ada akses, bila-bila bang jumpa, jom. Saya senang kan nak jumpa. Tak ada saya nak minta belanja kan. Sampai gaduh dengan Nabil nak bayar. Tanya Nabil. Saya tak ada nak ni, tak ada free jumpa. Kesekian. Tak ada. Saya jumpa lagi ramai orang biasa. Tapi sepatutnya yang keliling saya ni nak jumpa. Galih kena ambil flight nak jumpa. Kan? Galih kita ingat, Galih jangan lupa durian. Saya kalau jumpa Galih, kita pau dia. Kau ingat aku lupa Galih? Tak ada, lupa je. Tanya Kimi. Kalau Galih datang, kita ambil kat airport Galih. Serius. Kita ambil kat airport. Kan? Terus bawa kedai durian. Saya tak lupa. Mana dia lupa. Sunbi, kalau Galih datang, saya belanja flight Sunbi datang. Okay? Saya belanja flight Sunbi datang. Datang sekali. Saya belanja flight Sunbi. Tempat tinggal sendiri ya. Okey, faham? Faham apa yang kita tengah. Tapi apa pun ada tak trade kat situ. Saya pun nak jumpa. Kalau dekat, itulah. Saya perlu berenang kalau nak jumpa. Durian Belanda. Tak ada je kali. Tak ada. Kita orang ingat kali. Musang King. Paling kurang pun Blackton. Kita tak ada je. Galih menyuruh sampai hari ni. Datang KL tak nak bagi tahu. Mati aku. Ramai kita tunggu dekat 30 orang ni kali. Alah, 5 pip je. Kan? Okey. So UJ kita masih jangka ni. Ni boleh habis dan ke bawah. Ni habis B. Kalau ni berlaku, dolar hancur. Ini berlaku kalau FOMC kata dia tak naik rate. Faham? Boleh tak berlaku? Boleh. Kalau ini berlaku, then dollar index akan extend. Ini akan extend lagi. Ini jadi benda lain. Ini jadi satu. Ni seperti yang kita ceritakan dulu kan. Di mana dollar index ni sebenarnya dia melengkapkan yang lebih besar. Betul. Sudah janji. Saya bayar flat Sunbi. Asal kita dapat power kali. Kali terus senyap. Dia tengah rekod, nanti dia edit bab ni. Tak ada. Tak payah beli iPhone Pro. iPhone Pro murah je. iPhone Pro 7,000 lebih. Durian 30 orang. Durian 30 orang. Kali 3 dengan harga iPhone tu kali. 3 kali ganda. Boleh, Galih boleh. 5 pip je. Kan Galih? Kimi tunggu tu Galih. Kimi ramai kawan. Faham? Okey, kita tengoklah apa jadi.
Okey, kenapa kita tak lukis UJ tadi jatuh berdebuk macam tu? Sebabnya indeks kita cuma jangka satu lagi lekuk ke atas untuk dolar untuk main indices. Tapi kalau ini jatuh ke atas ke bawah, indeks akan melonjak. Inflasi saya tak nampak. Rosdi pun datang, jangan terkejut kali, serius. Dia kan kita lupa Rosdi. Dia rekod lagi tu. Kat YouTube dia kan. Kita tengok lah. Ada rekod ni. Okey, Euro JPY masih ke atas. Tak ada apa-apa lah, sama lah. Ni Yen Pay tak ada perubahan. Jadi masih tunggu ni mungkin habis. Ni nampak macam habis. Ni belum lagi, sikit lagi. Jadi biar dulu. Kalau RSI dia break, then kita akan lukis ke atas. Kali 30 pun boleh kan. Dia ingat kita lupa sendiri. Saya tak lupa. Mana lupa. Saya ni nampak macam ni. Saya ingat tau. Jangan. Saya lupa kadang-kadang gurau-gurau tapi tak lupa sekali. Okay, faham? Ni boleh habis. Kalau ni habis, dan kita ke laut sikit. Maksudnya, ini akan ke laut sikit. Lebih sikit macam ni. Tapi apa pun nak tunggu lebih-lebih, saya letak limit order. Habis cerita. Saya tak peduli. Okay. Kate JPY pun sama. Dollar index sama. Tak ada apa-apa ni. Ingat untuk GA, gold tak ada apa. Gold 4 ni boleh habis. Ataupun satu lagi ke bawah. Betul kali. SB. Silver ni nampak macam habis. Tak ada apalah nanti. Jangan kejar kat atas ni. Boleh buy tak jangan buy kat atas. Dah kenapa kau buy kat atas ni? Faham tak? Janganlah buy kat atas ni. Jangan. Kalau nak buy, anda buy bearish, tunggu dua ni jadi, anda buy bearish. Faham tak? Saya tengah tunggu dia pull back. Itu je. Bearish ni macam nak tak turun-turun. Faham? Ada nampak apa-apa? 1, 2, 3, 4, 5. Kan? Tunggulah dia buat 3. Dan ini melabur. Ini bukan trading. Faham? Tak faham juga, tak tahu. Okey. Tunggu dia. Ini bukan trading. Ini bukan trading. Ini melabur. Sini baru trading. Pullback ini baru trade. Ni trade. Ni trade. Ini invest. Faham? So, apa sini invest? So, kita tak ada trend lagi. Sini kenapa trade? Sebab dia dah ada trend. Tu beza dia. Trading tu ikut trend. Invest tu bila harga murah. Tu beza dia. Faham? Tunggulah harga murah. Dah kenapa kau beli kat atas tu? Jadi, ini sama dengan gold. Pergi tengok chart dia. Sama tak dengan gold? Okey. Lain apa lagi? GA tadi ingat? GA. Jangan melebur sudah ni. Trade candle sebatang letak masak. Faham, Lokman? Okey, yang ini ingat siapa yang enter yang ini, stop loss anda dekat entry plus ni plus apa? Spread. Sebab ini mungkin buat ke bawah. Sebelum naik balik. Kalau ini berlaku boleh entry lagi tak? Tak. Kita tunggu Euro AUD. Pahit. Pahit. Apa benda pahit? Oh, Kelantan. Kelantan. Nantilah. Nabil tahu. Saya berminat untuk nak tinggal kat Kelantan. Tapi masalahnya dua je. Satu internet, satu air. Air saya tahu dah cara nak selesaikan masalah. Tapi internet, kalau ada ni,
something yang ni saya berminat untuk pindah ke Kelantan lepas anak habis sekolah. Tinggal lebih kampung lah. Tapi internet kena cantik. Bersara lah. Betul sendiri. Ni masanya untuk anda membeli saham pada harga murah. The last leg turun. Saya minat, seriously, saya minat untuk bersara dan duduk dekat ni. SKMK, apa tu SKMK? Okay, faham? Faham apa overall? Masa tu internet laju dah. Masa tu bila? Tahun depan dah. Kalau saya boleh, minggu depan, bukan minggu depan, tahun depan saya start membeli property atau tanah, buat rumah, kan, tahun depan. The moment anak saya habis Form 5, then dah boleh pindah. Sebabnya you semua you mana-mana boleh kan? Pindah Kelantan. Saya minat, seriously. Kelantan minat kan? Boleh masuk kampung, lalu sungai, tiba-tiba kan ambil. Faham? Okay, kalau ini kena BE, tunggu ini kat bawah. Boleh? Ini ada setup. Bukan pasal kos saja. Okey. Kita ada berapa minit lagi? Alah, 258 dah. Sumbi tak bagi tahu tinggal 2 minit. Okey. Now, ada apa-apa tak soalan untuk market? Saya orang Kelantan kena transfer Kuching. CMJ pula nak ke Kelantan. Ustaz Demeng, Kuching kat mana? Sini ada Kuching. Sini ada Kuching. Macam mana nak naikkan benda tu balik? Okey. Susah pakai benda. Starlink 1 biji. Mungkin kalau dia laju, Kang, ada awan hilang internet. Kelantan ni ada salji sendiri. Jangan heran. Okey. Saya ambil masa 1 minit. Antara konsep dalam financial freedom, untuk anda, untuk cerita financial freedom, dia ada 2. Satu daripada sudut passive income kan. Passive income. You have enough passive income to cover your expenses. Kenapa saya berminat untuk Kelantan? Ni, faham tak? Budu sedap kali. Saya dulu makan nasi, budu tabur atas tu. Orang Kelantan pun geleng kepala. Habis kesedung aku. Faham tak? Ini kita akan turunkan. Faham? Dan barulah kita cerita pasal ni. Financial freedom. Faham? Satu, saya berminat dengan Kelantan dari dulu ni. Boleh? Okey. Jalan Simpang 3, Sultan Iskandar, tingkat berapa? Tingkat 17. Itulah. Orang Minang. Allah. Saya tahu Galih kenal durian. Yang penting budu apa semua tak penting Galih. Saya tahu Galih kenal durian dia. Jadi kita tuntut yang tu je. Balik Kuching je bang. Hari-hari hadap jam. Itulah tak tahan. Okey, jadi kita berhenti rehat sekejap. Dan selepas ni kita sambung mengenai market dynamic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita rehat sekejap ini. Okey, jadi kita revise apa yang buat revision sikit sebelum kita ni. Apa yang kita dah cover mengenai market dynamic. Secara besarnya dynamic pasaran terdiri daripada 2. Satu yen dynamic,
di mana kita akan melihat pergerakan yang lebih trending, motif dalam indeks, dalam yen pair, dolar akan sideways. Dolar pair boleh buat motif, dia akan ikut arah kepada yes, betul Sebi. Dia akan ikut arah yang yen pair, dolar pair akan ikut yang yen pair punya pergerakan, sebab dolar sideways. Okey. Jadi yen dynamic kita terdiri daripada dua, satu negatif yen di mana indeks akan membuat pergerakan yang lebih trending ke atas dan yen pair trending ke atas dalam struktur motif, manakala untuk dolar indeks akan sideways. Positif yen, yen kukuh, pasangan yen motif ke bawah dan juga equity index akan motif ke bawah, laju ke bawah lah. Ni yang market tak cantik tu lah. Dan dolar index tetap mendata pada waktu ni. Okey. Dan banyaknya untuk mengetahui dan memahami arah, kita akan melihat kepada faktor magnitude ataupun momentum. Sekiranya dalam negatif yen dynamic di mana UJ bergerak ke atas, okey, dan yen pair yang lain juga bergerak ke atas dalam momentum yang sama, yen adalah lemah, dolar pair akan sideways. Ini adalah masa terbaik untuk anda trade indeks dan juga kepada kepada yen pair. Ni masa terbaik. Okey. Manakala untuk sekiranya kita dapati UJ bergerak lebih laju daripada yen pair ke atas, dolar tak terlalu lemah. Dolar pair boleh ke bawah, tetapi sideways. Diagonal kalau dia 5 ataupun pergerakan 3 lekuk. Okey. Sekiranya UJ ke atas tetapi UJ tak naik laju macam yen pair yang lain, semasa ini dolar sideways ke bawah. Jadi dolar pair akan mendata ke atas. Okey. Dalam positif yen pula adalah keadaan yang sebaliknya, sama. Okey, kita laju sikit. Now, dolar dynamic. Ini yang payahnya. Ni yang banyak pecahan. Kalau macam yen dynamic tadi simple. Tapi dalam dolar dynamic, ni yang agak kompleks sikit. Agak susah sikit. Terbagi kepada dua. Negatif dolar, dolar lemah. Positif dolar, dolar kuat. Okey. Dan di sinilah kita akan melihat kepada pecahan dia. Yang pertama adalah anda faham pasal dia punya asas dahulu. Dalam negatif dolar dynamic, UJ tak bergerak sama dengan dolar pair. Di mana pada waktu ini UJ ke bawah, dolar pair lain ke atas. Sekiranya sama magnitude, sama laju naik dan turun dia, US dollar ke bawah, yen pair akan sideways. Sekiranya UJ ke bawah, lebih laju daripada dolar pair ke atas, then yen pair akan sideways ke bawah. US dollar tetap lemah. Ini masa terbaik untuk enter dolar waktu ini. Ini kalau anda nak re-entry lazimnya. 3 dalam 3. Dan sekiranya UJ ke bawah lebih rendah daripada dolar pair ke atas, ni yang mencanak-canak 3 dalam 3. US dollar mencanak-canak jatuh. Okey. Now, kita tengok kepada Songsan. Ingat dalam pergerakan dinamik inverse ataupun inverse dynamic dalam inverse dynamic UJ ke bawah, dolar pair
ke atas. Di mana momentum ini lebih tinggi daripada UJ ke bawah. Ni syarat dia, ni mesti ini kena berlaku. Ini. Okey? Di situlah anda akan bandingkan pergerakan UJ dan Yen Pei yang lain. Di mana Yen Pei yang lain JPY akan bergerak ke atas. Di sinilah pecahan tiga tu. Yang pertama adalah dia sama kuat. Ni jatuh sama lebih kurang rupa yang ini naik. Ni yang kita cerita semalam kan? Ni yang kita cerita semalam kan? Ingat tak kita cerita yang ni semalam? Okey, di mana UJ lemah dan Yen Pei lain ke atas. Okey, jadi US dollar jatuh ke bawah, dollar pair mengukuh. Ini adalah the best time. Ini yang US dollar anda tangkap awal. Nombor 2, UJ ke bawah lebih laju daripada Yen Pei ke atas. Ni adalah dolar yang mencanak-canak jatuhnya. Dollar pair, euro US dollar, GBP US dollar, AUD US dollar, semua ke atas. Dan yang seterusnya adalah UJ ke bawah, tak sekuat seperti dollar pair lain ke atas. Dan ataupun Yen Pei lain ke atas. Pada waktu ini US dollar akan extend ke bawah. Ni basically speed dia lah, laju dia. Okey, dynamic Song Sang. Semalam juga kita telah sentuh mengenai dynamic dollar mendata. Di mana pada waktu itu UJ sideways. Ni kita cerita semalam kan? Sideways. Semalam kita katakan sebagai WX. Disebabkan structure ini kita nak habiskan di sini, kita jadikan dia sebagai flat. Okey, apapun dia sideways. Ya, pembetulan sideways, pembetulan. Now, dalam sideways dynamic, anda akan dapati Yen Pei dan dollar pair sama arah ke atas. Ni anda akan bandingkan dollar pair dan Yen Pei. Ini ke atas. UJ sideways. Manakala Yen Pei dan dollar pair sama arah ke atas. Sama laju. US dollar akan ke bawah. Okey? UJ akan mendata sideways. Boleh? Yen Pei dan dollar pair sama arah ke atas, tetapi Yen Pei lebih laju lagi, pecut naik ke atas. Pada waktu ini UJ akan ke atas. Sideways ke atas. Sekarang. Ni salah satu lagi yang kita cerita semalam juga kan. Okay, UJ ke atas. Yen Pei. Mana? Ni mana-mana time frame boleh tengok. H1, okey.
Ni kita jangka pergerakan, okey. Ni euro US dollar, ni cat terbalik, tak terbalik. Okey. Kita tambah satu lagi. Ini adalah euro JPY. Okey. Okey. Boleh masuk bab ni semua senyap. Tu yang pelik. Kita jangkakan sini akan buat seperti ini. Sebelum jatuh balik ke bawah. Ini maksud saya. Sebelum jatuh balik ke bawah. Jauh sangat pula ke bawah. Okey, ni mendatar, ni sideway. Euro US dollar, anda sedang jangkakan pergerakan ini. Okey. Sebelum jatuh ke bawah. Sini, I'm talking about this. Ini. Euro JPY, anda sedang jangkakan pergerakan ini. Sebelum ke sini. Saya bercakap mengenai pergerakan ini. Euro JPY. Ini semua dalam chart. Semua dah ada dalam chart. Ini. Ada masa untuk baru semalam dengar, jadi tengah processing. Okay, but yang di sini akan buat macam ni. Tak apa. Kita cerita yang satu dulu. Kita belajar satu lekuk dulu. Ini satu yang anda, bagi mereka yang scalping, dalam chart saya tu, kalau dia ikut satu-satu, anda boleh trade dia. Bagi mereka yang scalper, anda turun kepada 5 minit, semua tu, bilanya lukisan tu boleh trade setiap lekuk. Ada masanya. Kalau dia ikut je. Kalau anda ikut map dia, kalau dia ikut map dia, anda boleh buat. Dulu saya rajin, sekarang ni saya malas dah. Kalau dia ikut benda ni, anda boleh trade 4 ni. Kalau dia ikut map ni, kalau dia ikut semua ni. Kalau dia ikut, di sini kan ada 3 kan. Sorry, 3 pula, 5. Kalau dia ikut map ni, jumlah lekuk dia sama. 4 ni, anda boleh trade. Tak kisah dia break atau tak, kalau scalper. Dulu saya rajin. Sekarang ni tak dapat sebab dia kecil-kecil. Dulu. Kalau dia ikut map ni. 4 ni boleh trade. UJ 4 ni boleh trade. Faham? Kalau dia ikut map. Kalau dia ikut sama, dia tak lari-lari. Euro US dollar. Scalping, mana dapat scalping? Masuk kat Euro US dollar yang sama. Sini, 4 kepada 5 akan ada. Katalah 4 ni. Katalah dia buat macam ni. 4 ni boleh masuk. Tapi dia kena ikut yang sama. Ni tak ada. 4 ni nampaknya kat sini dah. Kalau dia ikut sama. Tapi dia kena ikut lah. Dia kena ikut map tu. Sekarang ni tak dapat. Aku nak buat sampai 5 minit. Dah lah package dah sampai Korea. Ubat sakit belakang. Sekejap tengok. Dia dah sampai ke tak. GA tu dah kena BE. Belum. 1 baru sampai. Okay. Kalau dia ikut map tu. Okey, ni negatif ni dan ni
Ini yang kita cerita semalam, yang ni. Okay, now kita nak masuk yang last, iaitu cross dynamic. Ada soalan tak? Songsang, mendata ni ada soalan tak? Tak cukup ke tempat dia? Cukup, last. Okey. US dollar cross. Ada soalan tak? Songsang dan mendata ni untuk dolar. Yen simple, yen straightforward. Yang tak straightforward ni US dollar. Okay. Di sinilah kita akan melihat bila songsang ni, anda akan melihat dollar pair against yen pair punya magnitude. Dollar pair against yen pair punya magnitude. Momentum. Kalau dia sama, dan dua-dua ni, dollar pair dan yen pair akan masuk dalam lekuk 3. Kalau dia tak sama, dollar pair yang kalau yen pair yang laju, ni dalam lekuk 3, tetapi US dollar tak laju sangat. Yen pair yang akan lebih, of course lah, momentum. Tapi kesemua ni dolar. Okay, now yang last sekali, cross dynamic. Okay. Cross dynamic ni lazimnya berlaku apabila kita ada di sini. Dolar 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Dia dah buat 1, dia buat 1 ni. Then dia buat 2. Last dalam lekuk 5, yang 3 ni. Ni sepatutnya terbalik kejap. Kita sedang cerita negatif. Okey. Dolar ni adalah dolar indeks. 1, 2, 3, 4 dan dia dah buat 5. Ingat dia nak buat 5. Dia tengah buat 5, 1, 2, ni. Ini cross dynamic kat sini. Ni cross dynamic. Ni. Masa ini. Ni dolar tengah buat 1, 2, 3, 4. Lepas tu yang kecil dia 1, 2, yang 3 biru ni. Ni cross dynamic. Kat hujung-hujung dolar. Kat hujung-hujung dia. Tapi dia masih ada momentum. Maksudnya, kita menjangkakan cross dynamic adalah di sini nanti. Kalau ini berlaku nanti, kalau ini berlaku nanti. Masa ni. Kat sini. Masa ni, cross dynamic. Soalan saya, waktu ni Euro AUD, GA, GN jadi apa? Yes, depend kepada time frame. Sekarang ni adalah sideway dynamic. Sekali sideway dynamic yang kita cerita semalam tu, Ustaz.
Kan semalam dah ceritakan US dollar akan buat lekuk 3. Dalam time frame apa kecil jatuh saya tak tahu. Berlaku malam tadi. Yang CPI tu kan. Kata tengok video masa cuti kan. Video malam tadi Itu bila masa yang ni Euro AUD GA GN buat apa waktu ni? Come on. Dolar lekuk 3 tu. Semalam kita we were expecting untuk dynamic mendata. Pergi tengok recording semalam. Dia akan masuk lekuk 3 tak tahu apa. CPI lah jadi sebabnya. Waktu ini. Dolar motif. Soalan saya, Euro AUD apa semua ni. Waktu lekuk 3 di sini. Come on. Okay. Kita masuk dulu Ni yang positif. Okay, kita tengok ni dulu. Okay. Ni cerita yang negatif Okay, start. Okay. Ingat yang berikut. Belum deal, sabar deal. Okay. Euro, GBP, CAD, SHEF, NOK, SEK adalah apa yang ada dalam dollar index. Okay. AUD, NZD tak ada. AUD, NZD tak ada dalam dollar index. Dalam negatif dollar dynamic, di mana kita sedang melihat kepada cross dynamic, di sinilah masanya kita akan melihat perubahan dinamik daripada dolar kepada yen. Ni masa dia. Ni masanya dia start transfer. Dia nak ujung dah. Dah ujung-ujung dah. Kan? Dah last dah. Dah 200, 300, 500 meletup dah ada orang duk kena tu. Apa tu? Saya tak tahu apa benda tu. Faham? Dah last. Ni dah lah ujung-ujung ni. Dolar pun naik. Kalau dia naik dah lekuk 5 dah. Magnitude. Ni benda ni, kalau anda cari nota ni dah 2 tahun dah, 3 tahun dah. 2 tahun ke 3 tahun? 2 atau 3 tahun? Deal tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nota lama ni kan nota baru. Kimi rajin korek kan, dah jumpa. Rosby ada nota ni, tapi nota lama. Sama lah dia. Cuma ni color je lain kan Rosby. Ini masanya dolar dalam lekuk 5. Kalau ni ke bawah Kalau ni ke bawah. Ni dolar berada dalam lekuk 5. Masa dia buat lekuk 3 tu, dulu English. Dulu English. Sebab saya mengajar bukan Malaysia. Masa lekuk 3 dalam 5 ni. Ni lama nota ni. Nota ada tapi tak faham. Sekarang dah okey dah. Ni masa dia deal. Daripada US dollar, kita shift kepada yen. Sebab dolar lepas 5 dia buat 3. Dolar apa? Dolar sideways. Masa dolar sideways, apa yang trend? Faham? Salah satu kena sideways. Lazimnya bila dolar sideways,
ataupun dia tak ada motif, tak ada 1618, then dia ataupun dia diagonal, waktu tu kita akan nampak yen dynamic. Lama lagi kalau ikut mapping kita, tapi awas, mungkin dah berubah. Banyak kepada NFP pula, FOMC malam ni. Okey, tak kisah benda tu. Now, semasa yang ini, semasa lekuk 3 yang ini, okey, dolar jatuh, dolar indeks jatuh. Ingat, yang ada dalam dolar indeks, euro, GBP, chef, CAD dan lain-lain. Paling banyak adalah euro. Yang tak ada dalam dolar indeks, AU, NU, New Zealand dollar, bukan AUD, US dollar, AUD. Ni AUD, NZD. Okey. Jadi semasa dolar jatuh, yang ini semua higher chances untuk naik, terutamanya kepada euro. PLN, kalau ambil daripada ni lah, tapi tak payah PLN. Kalau tu meriah lah. Masih boleh lukis flat. Kalau apa-apa pun lukis jadi flat gini. Okey. Now, sekiranya dolar indeks dalam lekuk 3 ke bawah, euro USD lekuk 3 ke atas, kita tahu dia lekuk sama kan. AUD US dollar, NZD US dollar naik ke atas juga, US dollar lemah, tetapi dia tak laju. Sebab dia tak membentuk dolar indeks. Dia tak selaju tu. Dia tak selaju. Semasa dolar tengah trend, indeks tak dapat trend. Faham? Dia boleh buat motif, tapi motif tu melengkapkan korektif. Maksudnya dia boleh buat 5 lekuk motif, ada satu, tapi 1/8 tu 5 lekuk dia melengkapkan C ke, melengkapkan A ke, dan lazimnya ini melengkapkan C. Ini seriously adalah treasure, harta karun bagi mereka yang buat alien wave. Kalau anda setakat buat alien wave, tanpa ada benda ni, seorang lukis ke laut, seorang lukis ke darat, seorang lukis ke gunung, seorang pergi tembak burung. Ni dia. Dinamik ni. Anda pergi tengok cat lama anda yang anda dah recount balik. Anda akan nampak benda-benda ni. Faham? Anda pergi tengok cat-cat lama anda, bagi mereka yang buat alien wave, yang anda recount balik, apa benda-benda ni yang saya kongsikan daripada yen dynamic tadi. Okay, now. Anda cari kawan-kawan anda yang memang dia buat alien wave, dia buat cantik. Anda ambil semua ni, duduk dengan dia. Tengok. Yes. Nombor-nombor tu, fractal tu. Lengkap, tak lengkap, dan lain-lain. Okay, now. Jadi, pada waktu ini, semasa negatif dollar dynamic, berlaku cross dynamic, iaitu lekuk 5 last. Lekuk 5 last ke bawah untuk dolar, euro AUD, euro NZD, GBP AUD, GBP NZD akan naik. Bukan ni pasal komoditi tadi, Del. Semasa lekuk 3 off 5. 3 off 5. Waktu tu anda nampak, oh tu something. Itu adalah pertukaran.
Ini lazim berlaku dekat lekuk dua indeks. Bukan komoditi tadi bukan dolar kuat, komoditi lemah. Tak. Ni cerita lain. Ni cross. Ini cross. Masa ni, dolar lemah, euro kuat daripada AUD. Anda nampak euro AUD naik, dolar kat hujung-hujung anda nampak 1, 2 dan 3. Ni nak tukar ni. Ni nak tukar ni. Lepas tu, yang ini akan mencapai satu zon rintangan, lepas tu jatuh. Masa ni, masa cross dynamic, dia kat sini. Dia naik. Akan mencapai satu rintangan, lepas tu punah. Bila kita bertukar kepada yen dynamic. Kalau yen negatif, then ini akan punah ke bawah. Tapi semasa ini, semasa pertukaran tu, anda akan nampak benda ni. Boleh? Tak faham? Pergi tengok recording ni balik Yang positif dolar dynamic ni dia cuma terbalik je. Ada soalan tak untuk dinamik silangan ni? Nota dia, nanti saya tulis lah. Nota dia sama lah. Cross dynamic tu adalah, saya tulis macam ni dalam negatif. Saya letakkan macam ni Anda faham? Bagi mereka ikut sesi, anda faham benda ni Okey. Ni. Saya letak macam ni 3 off 5. Ni tanda pertukaran dalam pasaran. Semasa ini berlaku nanti, kita dah mapkan pun. Semasa ini semasa ni, okey, semasa ini berlaku. Ini wajib berlaku tau. Ini wajib berlaku. Kalau dia ikut map kita, 3 ni wajib berlaku. Cross dynamic wajib berlaku di mana pada waktu itu UJ naik ke atas. Dia sama. UJ naik ke atas. Okey. Pada waktu ini kena berlaku bagi membolehkan indeks naik ke atas. Indeks buat benda ni. Masuk dan memasuki lekuk 3 dia. Dan ini. Yang sini. Yang ini. Faham? Yang ini. Cross dynamic masa ni. 1 2 ni masa cross dynamic di sini. Ni pertukaran di mana kita akan masuk 3 of 3 dekat indeks. Ni 1 2 3 4 5 1 2. 1 2. Ni masanya yen dynamic. Negatif yen dynamic. Masa sebelum tu anda kena lihat cross dynamic.
GAGN mencanak-canak waktu ni. Mencanak-canak pula. Yalah. Waktu GAGN jatuh. GAGN pada waktu ini jatuh. Waktu ni. Maksudnya GAGN ni yang saya sebut tadi dah kena VE. Okey. Sewaktu ini dia habis, start jatuh. Sewaktu lekuk 3 ni. Sebelum tu masa cross dynamic, ni sebabnya kita ada positif, masih positif dollar dynamic waktu ni. Ni waktu positif dollar dynamic. Kita masih dalam time frame weekly, masih positif dollar dynamic. Faham tak? Itu weekly. Siapa trade weekly? Ni. Ni masih lekuk 5. Faham? Masih motif 1, 2, 3, 4, 5. Kalau GAGN jatuh daripada semasa, kalau dia jatuh daripada semasa, apa maksudnya? Kalau ini jatuh daripada semasa, dolar ni dah habis. Dolar ni dah habis. Iaitu kita akan jadikan B dekat sini 1, 2, 3, 4, 5. Dolar ni start buat benda besar ke bawah. Faham? Boleh tak? Tak boleh. Pening. Tak apa, tengok balik. Yes, dolar habis. Kalau GAGN tu break ke bawah, then habis. Dia tak lengkap ke atas. Dolar dah habis dah. Tak ada. Yen dynamic. Yen dynamic berlaku awal. Kalau itu berlaku Zul, tahu tak apa jadi dalam market? Ni jadi. Kita tak nak benda tu. Sebab itu menandakan bahawa US 30 ni tu tak bagus. Itu tak bagus. Ini 2, ni 3. Ni 3, ni 4. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kita ada benda besar macam ni. Tak tahu apa jadi. Di sini akan masuk 3 awal. Dia mencanak sekejap je. Ni. Faham tak? Ni 3. Ni 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nah, kau. Tak tahu apa jadi ni. Ni tak nak. Itu tak nak. Kita doakan benda tu tak jadi. Kalau anda rasa kan, ekonomi teruk, COVID-19, ini tak tahu nak cerita apa. Yang itu. Yang ni. Yang ini tak tahu apa dia. Faham? Yang tu kita doakan dia tak jadi. Ini COVID-19. Anda rasa teruk kan? Ni tak tahu nak cerita apa. Faham? Ni dekat chart yang lebih besar. Kita tak nak benda tu. Dia habis awal. Itu ni. Apa benda? Okey. Ni yang kita tak nak jadi. Di sini habis 5, 1, 2, 3. Seluruh dunia, seluruh daripada 18, 19, dia correcting tu. Ataupun 4 dalam grand super cycle. Ataupun millennium punya ni. Itu tak nak. Itu tak nak.
Kita tak nak benda ni. Ni tak nak. Ni tak nak. Perang ke apa, itu tak tahu. Kita tak nak ni habis macam ni. Itu. Tapi cerita benda tu. Kalau dolar jatuh. Tu tak tahu. Sebab kalau World War III tak sempat perang lah. Kita tak ada. Faham? Kita doakan benda tu tak jadilah. Yang kita nak adalah, yang kita tandakan sekarang ni, ini. Faham? Ni yang kita tandakan sekarang ni. Benda ni. Ni yang kita tandakan. Kenapa kita tandakan macam ni? Sebab ni kita rasa teruk kan COVID-19. Kalau ni berlaku macam tu, ni tak ada apa-apa. Anda rasa COVID-19 teruk. Kalau ni jadi, alternatif ni jadi, sebab itu US dollar kena extend lekuk 5. Faham tak? Kenapa saya duk extend lekuk 5? Padahal dia tak masuk akal. Bukan tak masuk akal. Dia boleh tak langgar hukum Elliott Wave. Cumanya lukisan dia tak cantik. Iaitu yang ini ya. Dollar index ni. Dollar index ni sebab tu kita extend kan ni lekuk 5. Satu kita kecil je. Kalau dolar ni dah buat sideway ke bawah, yen ke bawah, indeks boleh naik tapi bukan dalam indeks dinamik. Indeks boleh naik dalam dolar dinamik negatif. Itu saya surrender. Kan saya pergi, tak tahulah apa jadi. Kita tak tahu apa jadi. Faham? Tak tahu nantilah. World War 3 ke 4 ke 5. World War 3 dah jadilah Ukraine tu. Itu yang kita tak nak. Faham tak? Kita dah cerita benda ni dari bila? Lama dah. Setahun, 2 tahun dah kita cerita ni. Masa COVID-19 recovery kita dah cerita benda tu kan. Kita nak extend kan dia. Satu kita duk nak beli Dow Jones. Kita duk nak beli S&P 500. Faham? So kita jangka kat sini, selepas COVID-19 dia akan extend. Dolar akan ada kekuatan. Tak tahu bila. Dia kuat lah pula start bulan 1. Saya banyak drawdown untuk ni tau. So kita duk lukis dolar ke bawah waktu ni, ingat tak? Waktu sini, Sunbi ingat tak Sunbi? Kita duk lukis dolar ke bawah waktu ni kan. Tapi sekali dia break. Apa pula Google? Tak ada aku cakap dengan kau. Kita lukis ni ke bawah. Sebabnya kita nak dia betul. Cuma dia snake lagi. Maksudnya sebab itu kita extendkan untuk Dow Jones semua ni. Untuk Dow Jones semua ni kita extendkan. Kita duk extend kan duk extend, dia snake lagi. Negatif yen dynamic. Itu adalah negatif dollar dynamic interchange dengan US dengan yen dynamic bertukar-tukar. Depend. Hopefully dia dollar dynamic bukan yen dynamic. Kalau dia positif yen dynamic kat situ tak tahu dah cakap apa Ustaz. Maksudnya A, B dan C. Faham tak Ustaz cerita apa? Faham tak? Ni yang kita tak nak. Kita tak nak. Tak pernah lagi sejak 1890 lebih ni, ni bukan 1997 1897. Nampak tak? Ni. Tak nak ni. Tak nak. Faham? Tak nak, jangan. Faham? Tak pernah lagi, tak pernah dalam sejarah. Kalau kita 1929, tak pernah. Faham? Bukan industri teruk. Tak tahu dunia ni jadi apa. Ini boleh berlaku.
tak mustahil. Di mana kita ada the whole market leaving Wall Street. Dan everything goes to China. Dan itu boleh menyebabkan world punya ni imbalance. Dan seterusnya. Seperti Atirah sebut. Seperti Sunbi sebut. Faham? Ni yang tak nak. Itu faham tak sebab apa saya tak lukis, sebab apa saya duk extend US dollar. Ada orang, bang, kenapa masih lukis UJ ke atas? Kan? UJ jatuh teruk ni 2000 pip. Kau faham kan kau cerita apa? Kalau saya lukis UJ sebab untuk indeks nak naik, UJ kena naik. Faham? Itu yang dicerita dekat chat, bukan saya cerita. Kita tak pernah lagi tengok benda tu. Faham? Satu lukisan saya nak keluar daripada benda tu. Faham tak? Bukannya saya duduk dekat bulan. Kan? Sebab itu saya kena extendkan benda ni. Di sini kena ada lekuk 3, kena ada yen dynamic. Ya? Kena naik macam ni. Barulah ini turun, barulah ada lekuk 3. Trump jadi presiden. Kalau Trump jadi presiden, tahun lepas dah kita perang sendiri. Tak tahu dah. Faham? Faham tak kenapa saya lukis macam ni? Barulah dia turun. Turun pun 3. Kan? Ni turun, naik balik. Sebab tu saya lukis macam tu. Anda sedang berada kat atas ujung atap dunia. Kalau saya lukis benda ni, UJ ni jatuh ke bawah dari sini, turun 3000 pip. Seronok kau sebut. Kau tak faham dunia jadi macam ni. Faham? Satu saya lukis macam tu. Yang kita lukis sekarang ni. Jangan sedap lukis. Fahamkan apa kita. Faham cerita dia. Faham? Dengan benda ni anda nampak model pasaran. Nampak? Nampak tak apa kita cerita yang daripada dinamik ni? Sebab dia berlaku berulang-ulang. Semua ni, sebab tu jangan main lukis je. Ada cerita dia. Dia pure betul. Tapi perang tu bisnes. Sunbi, kalau ini berlaku, Trump Plaza dan aset Trump jadi apa? 5 minit lagi lah, Mak. Tak apa, yang dinamik tadi dah habis. Anda boleh tengok rekod balik dan tengok yang untuk positif US dollar dia terbalik je. Bukan cerita boleh withdraw ke tak. Bukan cerita pasal withdraw. Kita makan ke tak waktu tu, Ustaz. Okey, soalan saya mengenai Trump. Kalau ini berlaku, Trump punya aset jadi apa, Sunbi? Rasa Trump, the best way untuk naikkan ekonomi adalah melalui proses inovasi. The best way to bring innovation forward dan menjadikan dia untuk penghasilan GDP, terbukti bertahun-tahun, terbukti berkali-kali adalah perang. Anda ingat kenapa kita ada enjin jet zaman ni? Sebab perang. Faham tak? Ini cerita nafas atau tak? Itulah orang kata, kenapa tak lukis UJ nak ke bawah menjunam macam ni? Kalau saya lukis macam tu, ni. Tu kita tak nak. Sebab tu kita masih melukis, biarpun orang kata apa, kita masih melukis ini ke atas, ini correction dan ada sebelum dia turun ke bawah. Dia kena berlaku benda ni. Barulah ini dapat break out. Faham? Kita nak dia break out. Kita nak dunia ni. Yes. Makin ekonomi perang. Kalau ekonomi macam tu, tengok tiap kali ekonomi ni jatuh. Apa jadi selepas tu? Berulang-ulang. Nak habis sampai terputus kita. Tak terputus. Berulang-ulang. Bagaimana ekonomi boleh naik balik?
through process of innovation. How you can bring innovation kepada, orang tak akan melabur. Anda tengok inovasi benda baru, kalau anda ada duit, anda tak akan melabur kepada benda baru. Anda akan melabur kepada benda yang dah terbukti. Tetapi kalau zaman perang, company akan berbelanja kepada all this R&D dan ni untuk dapat projek government. Faham? Saya bukan cerita pasal teori, saya cerita pasal apa kita nampak dekat cat. Dan kenapa kita masih lukis ke atas. Sebab perlunya berlaku yen dynamic. Perlunya US dollar satu lagi ke atas. Untuk UJ, bawa indeks ke atas. The only possible way untuk dia break out ke atas sekarang ni adalah menerusi dolar dulu. Barulah yen dynamic boleh berlaku. Tak perlu 168, tapi dia kena naik ke atas dia. Ingat. Last UJ sekarang ni kita kat mana? Pullback ini. Lekuk ni tak ada sequence, dia complete. Kita daripada kawasan 100%. Faham? Tu yang kita takut. Faham, Del? 1, 2, 3. Betul? Sebab itu kita katakan bahawa 4, 5 ni kena berlaku. Untuk possible bagi indeks buat lekuk 3. Sebab untuk negatif yen dynamic berlaku, UJ ke atas. Faham cerita saya? Tu yang kita takut. Sebabnya ini boleh macam ni. Pengsan dia. Faham? Kita doakan yang baik-baik. Kita doakan bukan dunia, kesejahteraan kita sendiri tu. Faham? Lama-lama tengok cat jadi takut seorang-seorang. Hui, aku lukis ni perang dunia. Faham kenapa saya tak lukis perang dunia? Harap semua faham. Kita akan sambung lagi esok mengenai proses pemilihan dan juga kita sentuh sikit lah mengenai dolar, positif dolar dynamic besok. Dan proses pemilihan instrumen untuk dagangan. Labur dalam satu sistem. Itulah. Labur dalam satu sistem. Dagangkan sistem anda, lukis jadi perang dunia. Faham? Jangan seronok sangat lukis. Fikir-fikirkan apa kita lukis. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.